Di video sebelum-sebelum ni dah banyak yang kita bahas berkenaan Mitsuki dan Boruto. Dan ya, masih ada beberapa lagi yang saya akan cuba kaitkan tentang Mitsuki ni. Namun di video ini kita akan beralih ke bahagian yang lain pula, iaitu seperti yang dijanjikan, saya akan bahas berkenaan Shinju. Dalam chapter yang kelima, kita telah mengetahui 4 Shinju. Yang pertama adalah Shinju Bug yang berasal dari saintis bug. Yang kedua adalah Shinju Matsuri yang berasal dari Moegi. Yang ketiga adalah Shinju Hidari yang berasal dari Sasuke. Dan yang terakhir adalah Shinju Jura yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Dan ya, di video ini saya akan hanya fokuskan kepada Shinju Jura terlebih dahulu. Dalam chapter yang kelima, kita telah mengetahui tujuan yang dimahukan dari Jura berdasarkan instingnya, dan tujuannya adalah untuk memakan Naruto. Okey, kalau kita refer tujuan Shinju yang lain, contohnya Hidari, dia mahu makan Sarada. Lalu Shinju Bug, dia mahu makan Eda. Dan Shinju Matsuri, dia mahu makan Konohamaru. Jadi dari semua tujuan ini atau mangsa yang tersenarai ini, semuanya berasal dari hubungan persaudaraan atau berkaitan dengan tubuh asli mereka. Contohnya Hidari lah yang datangnya dari Sasuke dan dia memilih untuk makan Sarada. Jadi yang menjadi persoalannya, kenapa Jura mahu makan Naruto? Apa perkaitan dia dengan Naruto? Okey, disebabkan itu, kita kena lihat dulu penampilan dan style Jura terlebih dahulu. Dari desain dan gaya Jura, dia terlihat seperti Jigen sebelum ni. Dan kalau diikutkan Jigen atau lebih tepatnya Ishiki, dia sememangnya ada kaitan dengan Naruto. Kerana Naruto lah punca utama Ishiki gagal untuk hidup semula. Tapi sekarang Ishiki dah mati disebabkan Kawaki. Jadi memang mustahil untuk Ishiki menjadi pokok seperti Sasuke dan terbentuknya Jura. Sebab kalau ianya datang dari Jigen pun, Jigen sememangnya sudah tiada disebabkan tubuhnya itu sudah hancur saat Ishiki tunjukkan rupa asalnya melawan Kashinkoji. Jadi memang sangat mustahil untuk saat ini yang Jura itu berasal dari Jigen mahupun Ishiki. Dan jika diperhatikan betul-betul, dalam chapter yang keempat sebelum ini, iaitu saat kemunculan Jura, kita dapat lihat seolah-olah dialah ketua untuk para Shinju. Dan yang lebih menariknya sekali, di tubuh Jura itu ada simbol yang sama ada pada Jubi. Dan simbol tu ada pada mata Jubi sebelum ni lah. So saya agak yakin yang Jura ini bukannya datang dari Jigen atau Ishiki, tapi sememangnya ia terhasil dari Jubi itu sendiri. Kerana setelah sahaja Jura muncul, pada ketika itu juga kita dapat melihat yang Jubi telah menghilang. Dan ini memang membuktikan yang Jura ini berasal dari Jubi. Tapi kenapa ia terlihat seperti Jigen? Okey, dekat sini saya dapat simpulkan keadaan itu terjadi disebabkan dulu Jigen selalu mencerap cakra Jubi melebihi sesiapa pun. Dan itu mungkin membuatkan Jubi sudah serasi dengan Jigen. Dan harapnya korang jelaslah setakat itu tentang asal-usul Jura yang saya teorikan. Lalu yang kedua, kenapa Jura mahu target Naruto dan apa perkaitan Naruto dengan Jubi? Dan saya rasa saya ada jawapan untuk itu. Tapi jika korang juga ada jawapan untuk itu, korang juga boleh dropkan komen korang di ruangan komen di bawah. First, kita tahu Jubi merupakan satu makhluk yang sememangnya mempunyai cakra yang cukup besar dan boleh dikatakan unlimited. Tapi disebabkan Code telah memecahkan Jubi menjadi tenteranya, iaitu Sumiaka, mungkin keadaan itu sedikit sebanyak memberi efek kepada Jubi dan menjadikan cakra Jubi sudah berpecah. So saat ini Jura adalah sebahagian besar dari cakra Jubi, tapi tentunya disebabkan pepercahan yang dilakukan oleh Code, cakranya sudah berkurangan dari yang asal. Tapi tetap cakranya masih tinggi nak dibandingkan shinobi lain mahupun Shinju-Shinju yang lain. So saat ini Jura tahu hanya ada 3 karakter sahaja, 3 orang sahaja yang mempunyai jumlah cakra yang cukup besar di dunia shinobi ini. First adalah Boruto, second adalah Kawaki, dan ketiga tentunya Naruto.
Untuk Boruto dan Kawaki kita tolak tepi dahulu sebab mereka sudah sebahagian dari Otsutsuki dan Jura pun dah berkata yang tujuan mereka terhadap Boruto dan Kawaki tetaplah yang utama. Tapi sebelum tujuan itu dilaksanakan, mereka masing-masing akan ikut insting mereka terlebih dahulu. Dan ya, seperti mana yang kita tahu, Jura mahu Naruto. Kenapa Naruto? Disebabkan Naruto sahaja yang mempunyai jumlah cakra yang besar setelah Kawaki dan Boruto. Tapi still saya tak menolak kemungkinan yang Jura juga berasal dari Jigen kerana penampilannya. Tapi untuk sekarang saya lebih yakin yang ia adalah datang dari Jobi semata-mata. Cuma ada keserasian antara Jobi dengan Jigen disebabkan Jigen selalu menggunakan cakra Jobi sebelum ni. Dan bukan setakat itu sahaja, memang Jigen pun yang menjaga Jobi sebelum ini. Jadi memang tak dinafikanlah dari faktor tersebut. Dan sekarang juga Jura tahu yang Naruto masih hidup. Dan tak mustahil Jura juga sendiri yang akan loket dan pergi ke tempat beradanya Naruto. Ya, memang Kawaki sudah menyembunyikan Naruto di dalam satu dimensi yang tidak diketahui lokasinya. Tapi korang kena ingat yang karma Kawaki itu adalah dari Ishiki. Jadi tak mustahil sekiranya Jura masih ada perkaitan dengan Jigen atau Ishiki disebabkan Jobi yang membentuknya itu juga adalah jagaan daripada Ishiki sebelum ni. Disebabkan itu maybe dia juga mampu menggunakan kemampuan Daikokuten Sukuna Hikuna seperti Ishiki dahulu dan Jura mampu membuka dimensi itu kembali. Dan nampaknya dari sini pertemuan antara Kawaki dan Jura akan berlakulah kerana kita tahu yang Kawaki pun sudah berkata pada Eda yang dia tidak kisah siapa Shinju itu, tapi jika mereka mahukan Naruto, mereka perlu hadap dia terlebih dahulu. Tapi untuk huraian saya berkenaan pertarungan Jura dan Kawaki dan bagaimana ia boleh tercetus, yang tu saya akan ceritakan di video yang lain. Kerana di video ini hanya akan menjelaskan kenapa Jura target Naruto dan bagaimana dia nak ke sana dan dia akan melawan Kawaki. Jadi apa pendapat korang tentang penjelasan saya di video ini? Kalau korang ada pendapat ataupun teori berkenaan tentang Jura mahupun Hidari, mahupun Matsuri, mahupun Shinjuba, korang boleh dropkan komen korang semua di bawah. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shinobi no Jidai wa Owaru.